الله وحده لا شريك له إلها واحدا شاهدا ونحمده مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. أشهد أن لا إله إلا الله ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد. Alhamdulillah, kita kembali pada pembacaan kitab Safinatun Najah, di mana semalam kita telah melalui atau telah masuki bab berkenaan dengan syarat-syarat sahnya membaca takbiratul ihram, di mana ia mempunyai 16 syarat. Telah kita melalui semalam, hendaklah takbiratul ihram itu dilakukan ketika dalam keadaan berdiri bagi sembahyang fardu dan dilakukan dalam bahasa Arab, dan hendaklah menggunakan lafaz perkataan Allah dan juga perkataan akbar. Begitu juga dengan tertib di antara dua lafaz. Maka kita menyambung pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an la yamudda hamzatal jalala, dan hendaklah ia tidak memanjangkan huruf hamzah ataupun alif pada perkataan Allah. Maknanya ketika mana seorang itu melafazkan takbiratul ihram, dia tidak boleh memanjangkan lafaz hamzah dia pada perkataan Allah. Seperti dia katakan Allahu Akbar, maka tak sah. Kerana bila dia mengatakan Allahu, makna lari. Pasal bila dipanjangkan huruf alif di situ, Allahu, itu sudah ada tanda soal. Dalam bahasa Arab kita panggil hamzatu istifham. Hamzah ataupun alif yang menunjukkan tanda soal. Jadi bila dia mengatakan Allahu Akbar, maknanya adalah adakah Allah itu maha besar? Di question mark. Maka tak sah. Allahu Akbar, maka lafaz itu tidak sah. Sebab itu dia mengatakan di sini alla yamudda hamzatal jalala, tidak dipanjangkan huruf alif pada lafaz Allah. Seperti dikatakan Allahu Akbar. Baik. Jadi ini jelas tidak boleh. Kemudian disambung sini wa'adamu maddi ba'i akbar, dan hendaklah dia tidak memanjangkan huruf ba pada perkataan akbar. Seperti dia mengatakan Allahu Akbar. Tak boleh. Ba tu tak boleh dipanjangkan, kerana kalau dipanjangkan makna dia lari. Sama ada dipanjangkan ataupun dibaca dengan sebutan yang lain, maka makna dia lari. Kalau dipanggil Allahu Akbar, ba dia tu ada alif, maknanya gendangan atau pukulan. Rebana pun boleh juga. Kalau dia kata akbir, itu maknanya itu salah satu nama daripada nama-nama haid. Jadi makna lari. Sedangkan asalnya adalah Allah itu maha besar. Jadi bila dia panjangkan huruf ba, Allahu Akbar, makna jadi lari, maka tidak sah takbiratul ihram dia. Kalau dia tahu makna dia lari dan dia buat dengan sengaja, maka jatuh kafir, na'udzubillah. Kerana dia sengaja purposely buat, walaupun dia dah tahu. Sebab tu orang-orang yang melafazkan Allahu Akbar dalam sembahyang, selain daripada takbiratul ihram, khususnya ketika mana berubah rukun yang panjang, seperti daripada sujud rakaat kedua, sujud rakaat pertama pergi kepada rakaat kedua. Jadi dia bangun daripada sujud tu, dia sebut Allahu Akbar. Nak kena jaga. Jadi bila dia nak kalau dia nak panjangkan dia tu boleh, tapi pada perkataan, pada huruf alifnya. Itu yang diizinkan 7 alif. Ataupun dalam bahasanya 14 harakat. Allahu Akbar. Tu boleh. Lam dia tu boleh panjangkan. Tapi alif tu tak boleh panjangkan. Ra dia tu tak boleh panjangkan.
ha tu tak boleh panjangkan, ba tu tak boleh panjangkan. Akbar pun tak boleh panjangkan. Tak ada kepentingan dan ia boleh merubah pada maknanya itu sendiri. So balik pada tadi, bila mana dia nak panjangkan lafaz Allahu Akbar pada lafaz takbir itu, pastikan ia itu panjang pada huruf lam dia tu. Alif tak panjangkan, ha tak dipanjangkan, begitu juga huruf ba. Baik. Sama ada dia itu orang sembahyang bersendirian, ataupun dia itu adalah imam, ataupun dia makmum, tidak dipanjangkan selain daripada huruf lam dia tu sendiri. Lepas tu kalau takbiratul ihram, kita boleh panjangkan huruf lam dia tu. Kalau kita susah nak masuk niat, kita boleh panjangkan pada perkataan lam. Allahu Akbar, itu boleh. Pasal nak masukkan niat. Jadi ingat sekali lagi, dia mengatakan tidak dipanjangkan huruf alifnya, tidak dipanjangkan huruf ba dia. Sambung kata pengarang di sini, wa an la yushaddida al-ba, dan hendaklah dia tidak menjadikan huruf ba-nya itu berbaris sabdu atau baris syaddah. Seperti dia mengatakan Allahu Akbar. Walaupun kita dengar bunyi dia similar, tapi tidak. Maka itu tidak sah. Kerana bila ba tu diberikan baris syaddah atau sabdu itu, maka maknanya lari. Akbar, maka salah. Itu di antara syarat daripada syarat takbiratul ihram. Kemudian pengarang mengatakan wa alla yazida wawan sakinatan au mutaharrikatan bainal kalimatain, dan hendaklah dia tidak menambah waw yang berbaris mati atau berbaris sukun, ataupun waw yang berbaris sama ada atas ataupun bawah ataupun depan di antara dua kalimat. Bermakna di antara perkataan Allah dan juga perkataan akbar. So dia kata sini tak boleh buat dua, waw yang berbaris mati ataupun waw yang berbaris. Seperti kita mengatakan Allahu Akbar, tu bermakna seolah-olah kita tambah huruf waw ke depan ha tu. Itu yang dia kata tak boleh. Wa an la yazida wawan sakinatan, dan dia tidak menambah huruf waw yang berbaris mati. Seperti mengatakan Allahu Akbar, ni tak boleh. Ataupun dia menambahkan huruf waw yang berbaris, Allahu wa Akbar, salah. Antara dua kalimat itu tidak boleh ada huruf waw pun actually. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalau ada kat depan tu disembung Allahu ataupun mengatakan Allahu wa Akbar, maka tidak sah takbiratul ihram dia. Bermakna dia nak kena ulang balik. Kena ulang balik takbiratul ihram dia. Kemudian dia kata sini, wa an la yazida wawan qabla al-jalalah, dan hendaklah dia tidak menambah huruf waw sebelum kalimat Allah. Wallahu Akbar, maka tak sah. Wallahu Akbar. Jadi kalau dia letakkan huruf waw di depan, maka takbiratul ihram dia tidak sah. Bermakna dia nak kena ulang balik. Sama ada tambah waw tu di hadapan Allah ataupun di hadapan akbar, dua-dua tidak sah. Wallahu Akbar tak sah, Allahu Akbar tak sah, Allahu wa Akbar tak sah. Ni nak kena jaga, subhanallah. Baik. Kemudian dia mengatakan sini, wa alla yaqifa baina kalimatai takbir waqfatan tawilatan wala qasiratan, dan hendaklah dia tidak berhenti di antara dua kalimat takbir, iaitu di antara Allah dan juga akbar, berhenti yang lama ataupun yang pendek ataupun yang sebentar. Ni syarat yang berikutnya, dia tidak berhenti antara Allah dan juga akbar, dia kena sambung terus. Maknanya kalau dia sambung Allahu, tapi dia stop, akbar, tak sah. Melainkan kalau dia nak tarik nafas, memang termengar-mengar, dia semput, dia nak sambung, dia teruskan, dia nak kena stop Allahu, lepas tu tarik nafas baru boleh sambung akbar, maka tak apa. Tapi kalau dia memang berhenti purposely lah, sengaja kerana nak putuskan bacaan antara Allah dan juga akbar, maka takbiratul ihram dia tidak sah. Bila tak sah, dia kena repeat balik takbiratul ihram dia. Baik. Kemudian
Wa an yusmi'a nafsahu jami'a hurufiha, dan hendaklah dia mendengar bacaannya di sendiri seluruh huruf-huruf takbiratul ihram itu sendiri. Jadi bila dia lafazkan Allahu Akbar, dia sendiri nak kena dengar bacaan Allahu Akbar dia. Daripada huruf alifnya, daripada huruf kafnya, huruf lam dia, huruf ha dia, huruf ba dia nak kena dengar. Nah, sebab tak boleh baca dalam hati. Jadi bermakna dia menaikkan suaranya sekadar dirinya boleh mendengar bacaannya sendiri. Sambung kata pengarang sini, wa dukhulul waqti fil muaqqati, dan masuknya waktu jika mana sembahyang itu mempunyai waktu. Takbiratul ihram ini wajib pada semua jenis sembahyang. Ia sembahyang sunat, ia sembahyang jenazah, ia sembahyang fardu, ia sembahyang qada, apa pun sembahyang wajib dimulakan dengan takbiratul ihram. Jadi dikatakan sini, hendaklah apabila dia melafazkan takbiratul ihram itu sudah masuk waktu jika mana sembahyang itu ada waktu. Maknanya kalau dia nak sembahyang, contohlah umpama tahiyatul masjid, hendaklah dia pasti dah masuk waktu untuk sembahyang tahiyatul masjid. Bila masuk waktu tahiyatul masjid? Bila dia masuk masjid. Jadi kalau dia belum masuk masjid, maka tak sah untuk sembahyang tahiyatul masjid. Satu. Yang kedua, apabila kita membicarakan berkenaan dengan tahiyatul masjid, yang dimasukkan dengan masjid di sini adalah kawasan i'tikaf, bukan kawasan luar i'tikaf. Ni yang nak kena ingat. Bukan asal mana kita masuk masjid terus Allahu Akbar tahiyatul masjid, tak sah. Kita nak kena pastikan sama ada itu kawasan sempadan masjid ataupun kawasan kita kena sembahyang kat luar, kat pavement. Kalau contohlah Masjid Abdul Razak, kita sembahyang kat pavement, maka kat situ tak ada tahiyatul masjid. Itu bukan masjid pun in the first place. Itu tempat orang lalu lalang. Subhanallah. Jadi kalau kita sembahyang tahiyatul masjid di tempat yang bukan masjid, bermakna sembahyang tak sah. Kita mungkin kata, alah ustaz, itu kan cuba sembahyang, tak jatuh dosa besar. Betul. Itu pada kita. Kita kena ingat, kalau kita datang lambat sembahyang Jumaat, kita datang, imam sudah khutbah. Bila imam sudah khutbah, tak boleh kita melakukan any jenis sembahyang kecuali sembahyang sunat tahiyatul masjid. Itu pun nak kena ringkaskan. Qabliyah kena burn. Lepas sembahyang Jumaat boleh buat. Tapi tahiyatul masjid boleh buat. Cuma bila nak buat tahiyatul masjid, memang dia nak kena ringkaskan lah. Tak boleh baca sembahyang suratul masjid, baca surah Yasin pula. Imam tengah khutbah, dia ada sembahyang syok sendiri. Allahu Akbar. Imam ambil tongkat limpah kat dia baru tu. Jadi sekarang ni kalau contoh dia datang lambat. Kalau saya contohkan umpama Masjid Abdul Razak ni, yang kapet ni, ini kawasan iktikaf. Luar daripada kapet ni, kalau brown ni bukan kawasan iktikaf. Kat luar sana foyer, kat sebelah kiri saya ni, ni bukan kawasan iktikaf. Yang kawasan batu ni bukan kawasan iktikaf. Jadi kalau kita sembahyang, kita datang sembahyang Jumaat lambat, kita ada kat luar sana, kita sembahyang tahiyatul masjid, tak sah. Subhanallah, kita pula nak sembahyang dah lah tak sah, jatuh pula dosa masa imam sedang khutbah. Jadi siapa yang kita datang sembahyang Jumaat ni nak cari pahala tapi dapat dosa. So balik pada tadi, dia mengatakan sini sah takbiratul ihram itu kalau sudah masuk waktunya. Sembahyang sunat wudu bila sah bila kita dah angkat wudu. Kalau tak ada wudu tak sah. Tak belum angkat wudu tak sah untuk sembahyang sunat wudu dan sebagainya. Kemudian pengarang mengatakan wa iqa'uha halal istiqbali, dan dia membaca takbiratul ihram itu ketika sedang menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau dia belum menghadap ke arah kiblat ataupun dia tak tahu ni arah kiblat, dia tak tentukan. Kalau masuk masjid ni kita tahulah kiblat kat mana. Tapi kalau kita pergi luar negeri, kita tak tahu. Kita main bedal je, tak tentukan kiblat dulu, tak ijtihad dulu, maka takbiratul ihram tu tak sah. Tak sah. Baik, kemudian wa an la yukhilla biharfin min hurufiha, hendaklah dia tidak meninggalkan satu huruf daripada huruf-hurufnya. Dia tidak meninggalkan satu huruf daripada huruf-hurufnya. Bermakna semua hurufnya itu disebut. Dia tak tinggalkan huruf ra dia tak tinggalkan huruf ha dia tak tinggalkan huruf kafnya. Jadi kalau dia baca Allahu Akbar, ra dia miss, maka tak sah takbiratul ihram dia. Dia kena sempurnakan semua huruf-huruf dalam takbiratul ihram. Yang terakhir, wa ta'khiru takbiratil ma'mum an takbiratil imam, dan hendaklah jika mana dia itu adalah seorang makmum, dia melambatkan takbiratul ihramnya itu daripada takbiratul ihram di imam.
Dalam erti kata lain, imam belum masuk takbiratul ihram, dia tak boleh start. Walaupun imam dah start. Sekarang ni imam cuma baru sebut Allah, dia kat belakang ada Allahu Akbar, maka tak sah. Ni nak kena ingat. Kadang-kadang makmum ni, dia kadang ada makmum jadi suka lawan tauqi. Imam belum rukuk, dia nak rukuk. Imam belum sujud, dia nak sujud. Imam belum bangun, dia nak bangun. Tak tahu pasal. Dulu, dikisahkan, di zaman dahulu, ada seorang ulama lah. So, dia ni mengajar pada anak murid dia. Dia bilang, orang yang suka mendahului imam, dia itu akan bangun daripada kubur atau di akhirat itu, mukanya itu seperti muka keldai. Dan dia kata ni, dia cakap anak murid dia, kamu jangan worry. Ni cuma hadis daif je, tak payah worry. Tak payah worry, tak payah risau. So dia kata murid ni hadis daif, so tak payah worry lah. Kemudian, bukan sekadar itu saja, dia sampai tunjukkan anak murid dia. Kau tak percaya, kau tengok aku. Aku sih tak jadi apa-apa. Jadi dia suruh anak murid jadi imam, dia jadi makmum. Anak murid dia belum rukuk, dia dah rukuk. Anak murid dia belum iktidal, dia iktidal. Macam itulah dia buat. So for few days, dia buat macam gitu. Selang beberapa hari, murid tak nampak guru. Ustaz tak datang. Tak datang seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Jadi murid ni kenapa ni guru tak datang? Dia pun pergi rumah guru dia. Dia kata, tuan guru, kenapa kami nak ziarah? Guru kasih masuk. Bila guru kasih masuk, murid ni duduk depan gurunya. Tiba-tiba guru ni buka. Dia punya kain syal dia tu, dia buka. Guru tu muka dah berubah menjadi keldai. Dia kata, inilah akibat orang yang selalu meremehkan hadis daif. Kata si guru tu, subhanallah. Hadis daif tetap hadis Nabi SAW yang tak boleh jadikan sandaran hukum sahaja ataupun sandaran akidah. Tapi hadis itu hadis hukum dengan hadis dengan perkara akidah itu sahih dengan hasan saja. Adapun hadis daif itu sebagai fadilat amal. Kita nak beramal, kenapa berlandaskan hadis daif ini? Tak apa. Selagi mana hadis tak terlalu daif. Itu kita kena belajar bahawa hadisnya tersebut. Tapi namun nak mengatakan hadis daif ini tertolak, tak boleh. Dengan alasan apa? Kita dah ada hadis sahih, apa? Kenapa nak pakai hadis daif? Subhanallah. Ini orang kurang belajar kitab. Kalau dia baca kitab Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sendiri, dalam kitab Azkar, sebelum nak mulakan, beliau mengatakan, ada pun hadis daif itu, maka boleh diamalkan sebagai fadail amal. Imam Nawawi declare. Imam Bukhari dan kitab Adabul Mufrad ada memasukkan hadis-hadis daif. Yang Imam Bukhari sendiri riwayatkan itu hadis daif. Imam Bukhari labelkan hadis itu hadis daif dan Imam Bukhari masukkan dalam kitab Adabul Mufrad. Imam Bukhari tak kata ini hadis tertolak. Kalau Imam Bukhari tolak, definitely dia tak masukkan dalam kitab Adabul Mufrad. Tak masukkan. Subhanallah. Jadi alasan kalau kita mengatakan pasal ada hadis yang autentik, kenapa nak pakai hadis yang daif? Ini silap. Dan ada orang pun tak faham hadis daif itu hadis apa. Dia kata hadis daif itu mungkin itu perkataan sahabat. Itu mungkin bukan hadis Nabi. Itu mungkin hadis sekan. Dia don't even know apa yang dimasukkan hadis daif. Apa yang dimasukkan dengan hadis sahih. Apa yang dimasukkan dengan hadis hasan. Subhanallah. Benda ni nak kena belajar. Bukan just kita main dengar-dengar orang cakap. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi alhamdulillah selesai kita membicarakan berkenaan dengan syarat-syarat takbiratul ihram. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan pada tajuk yang baru tentang syarat-syarat membaca surah Al-Fatihah. InsyaAllah. Wajah surah Wal-Asr dan tasbih kafaratul majlis. آمين 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 يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا وأعمالنا وصلاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا